Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Selamat hari Isnin. Hari ini hari Isnin. Apa khabar anda semua? Apa khabar cuaca di tempat anda? Okey, di sini di Kota Belud ni masih lagi mendung, masih lagi tanda-tanda mau hujan. Tapi masih lagi beberapa kawasan masih lagi banjir. So sama-samalah kita mendoakan supaya segala musibah ataupun malapetaka ini, segala ujian ini Allah permudahkan dan Allah angkat. Okey, saya juga mendoakan sesiapa yang diuji, sesiapa yang diuji dengan kesempitan, kesakitan, diuji dengan macam-macam ujian lah, macam-macam ujian. Untuk supaya sebenarnya untuk apa ujian ni adalah sebenarnya supaya kita always back to Allah. Itu sebenarnya tujuan ujian tu, supaya kita kembali kepada pemberi ujian. Alright. So saya doakan semuanya selamat, dipermudahkan, dan terima kasih kepada yang mendoakan juga. Selamat semuanya insya-Allah. So mudah-mudahan semuanya akan baik dan pulih seperti sedia kala, sama juga dengan kes COVID ni lah. Alright. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak share tentang 7 prinsip untuk berjaya. 7 prinsip ni saya dapat daripada sharing Sifu Najib Asadok. Okey, roket pemasaran, roket online expert. Tak apa tah. Saya suka follow beliau sekarang, jadi saya ambil konten dia tu untuk saya buat sesi live ni. Saya harap dapat belajar sesuatu. Okey, saya juga suka untuk sebelum saya share prinsip 7 prinsip ni, saya suka untuk beritahu tentang kita ada e-book terbaru FTR 9 rahsia nak tarik rezeki. Okey. Macam mana cara untuk dapatkan 9 rahsia nak tarik rezeki ni? Anda kena pergi ke Facebook page Munira Malin. Okey. Dekat situ ada link yang saya pinkan tu. Boleh klik link di posting yang saya pinkan tu untuk pergi ke WhatsApp dan berikan butiran untuk kita immediately beri link e-book 9 rahsia nak tarik rezeki. Hopefully siapa yang sudah dapat e-book ini, kalau anda belum baca mana-mana buku FTR, silakan bacalah, silakan baca, silakan berkenalan dengan ilmu FTR. Mudah-mudahan membantu untuk kita sama-sama berhadapan dengan ujian, cabaran dan dugaan setiap hari. Setiap hari kan ada cabaran, ada ujian. Okey? So, ada 7 prinsip untuk berjaya yang saya nak kongsikan hari ini adalah nombor 1. Nombor 1 adalah kita boleh dapat apa saja yang kita nak. Maksudnya di sini adalah kita boleh berimpian. Kita boleh berimpian. Impian itu adalah percuma. Tapi dengan izin Allah lah, dengan izin Allah, kena bagi tahu siap-siap, nanti kita dikatakan tidak percaya kepada Allah, kita percaya kepada law of attraction. So saya buat disclaimer siap-siap bahawa kita boleh capai apa saja impian, boleh capai berapa sales yang kita mahu, yang kita magic number yang kita mahu. Okey, dengan izin Allah, kalau kita ada impian. So dia bermula daripada impian. Kalau orang yang tidak ada impian, dia susah untuk buat tindakan. Kalau kita ada impian, insya-Allah kita akan bangkit juga sebab kita ada impian. Kita ada impian lah. Saya memang tekankan tentang impian ni sebab dia sangat, bagi saya, pengalaman saya sendiri, bagi saya dia adalah satu benda yang penting, impian ni. Sebab impian ni yang akan buatkan kita terus bertahan dan juga
bertahan untuk contohnya buat bisnes. Okey, sebab kita ada impian. Kalau kita tidak ada impian, mungkin kita akan cepat give up, pancit dan sebagainya lah. Okey. So itu yang pertama. Apa saja kita boleh dapat dengan izin Allah. Alright, yang kedua adalah bertanggungjawab dengan hidup kita dan juga diri kita sendiri. Okey, maksudnya dalam hidup semua orang, terima kasih kepada yang menonton. Saya tak nampak siapa, saya nampak mata je. Terima kasih kepada yang menonton. Kalau anda rasa sharing saya ini bermanfaat, tolong kongsikan kepada ramai orang supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada sharing saya ini, insya-Allah. Dan semoga ada pahala juga untuk anda, dan saya doakan anda kaya berjaya insya-Allah dunia akhirat. Alright. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang sama rata. Sama rata maksudnya semua orang ada masa yang sama, 24 jam yang sama, fizikal juga. In fact, orang yang OKU pun boleh lebih berjaya. So kita adalah bertanggungjawab dengan diri kita sendiri. Berjaya atau gagal adalah disebabkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan kita suka salahkan pokok, salahkan kucing, salahkan apa-apalah yang kita boleh salahkan. Kita salahkan Presiden Amerika Syarikat. So kita kejayaan kita adalah ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita tidak berjaya, kita kena cek diri kita. Bukan kita pergi cek orang, bukan kita pergi blame orang, bukan kita pergi marah orang, ataupun bukan kita cari salah orang. Dia sebenarnya bukan salah orang, tapi salah kita. Kita yang tidak cari guru, kita yang tidak cari ilmu, kita yang tidak cari orang yang berjaya yang kita boleh follow dan juga ikut apa yang orang berjaya buat. Okay, so itu yang kedua. Yang kedua yang saya dapat poin daripada Sifu Najib As-Saduq sebenarnya. Okay, so cari guru, cari ilmu, cari orang yang dah berjaya. Sekarang ramai orang yang dah berjaya, so kita just follow. Macam kita bagi ibu percuma, anda boleh start baca. Cari ilmu, don't stop cari ilmu. Upgrade ilmu, upgrade rezeki, insya-Allah. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur ni adalah sangat penting. Setiap pagi kita kena tuliskan kesyukuran. Ataupun setiap pagi masa bangun tidur tu, kita terus bersyukur dulu. Jangan pergi mana-mana dulu. Jangan pergi tandas dulu. Jangan tengok telefon dulu. Kita bersyukur dulu. At least kita 1 ke 3 kesyukuran kita hari ni. Kalau lagi banyak, lagi bagus lah. Lagi banyak kesyukuran kita tu, lagi bagus. Lagi Allah kata kalau kita bersyukur, barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. So jangan tengok ataupun jangan ukur kejayaan. Oh, aku just syukur, aku just dapat contoh, aku just dapat masak je hari ni, sebelum ni tak dapat masak. So kita rasa benda tu kecil. Tolong jangan ukur kejayaan. Kejayaan besar adalah bermula dengan kejayaan kecil. So belajar untuk raikan kejayaan kecil, insya-Allah dia akan kalau kita consistently raikan kejayaan kecil itu, dia akan membesar. Kalau kita kejayaan kecil pun kita tak raikan, macam mana dia nak jadi besar? Okey? Faham? Faham ke faham? Boleh saya sambung? Alright. So, yang keempat adalah jangan peduli cakap orang lain.
terutamanya orang yang mahu menjatuhkan kita, orang yang nak cari salah, orang yang macam yang berlaku sekarang dengan FTR lah. Ada orang yang nak cari salah, nak cari silap. Tapi saya tidak mau ulang pasal itulah, sebab bagi saya cara dia menegur itu adalah sangat tidak beradab. Okey, orang yang tinggi ilmunya semestinya dia akan tahu macam mana cara untuk menegur cara yang betul. Kalau kita ilmu tinggi tapi kita tidak tahu macam mana cara untuk menegur yang betul, kita tak tahulah, saya no comment. Yang penting adalah kita tahu apa kita buat itu adalah tidak melanggar syariat, tidak salah di sisi undang-undang Malaysia. Okey, kalau kita tinggal di Malaysia, kita tidak melanggar undang-undang Malaysia. Okey, cukup untuk kita teruskan saja apa yang kita mahu teruskan. Okey, apa orang cakap ni kadang-kadang tak membantu. Apa orang cakap ni kadang-kadang yes, sometimes dia akan buat kita rasa down, rasa sedih. Tapi kalau kita layan dia, of course lah kita akan pun masuk dalam dia punya apa nama ni? Mana dah saya tadi? Okey, yang penting itulah, yang penting kita tahu apa kita buat tu, ada ilmu yang betul, ada tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar syariat, buat je. Sifu kata buat je. Okay, so itu yang keempat. Yang kelima adalah jangan stop belajar. Income kita ditentukan oleh ilmu kita. Upgrade ilmu, insyaAllah upgrade rezeki. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China, sampai ke liang lahat. Ilmu yang buatkan kita lagi rendah diri, bukan jadi sombong. So ada beza orang yang menuntut ilmu yang membuatkan dia jadi lagi sombong, lagi macam contohnya macam iblis tu kan lagi tinggi ilmu dia tapi tidak membuatkan dia tawaduk ataupun rendah diri. Ilmu tu buatkan dia lagi sombong, lagi menjauh daripada menjauhkan orang daripada agama. So nauzubillah min zalik. So kita minta jauhkanlah bila kita belajar ni, kita sentiasa rendahkan diri, sentiasa rendahkan, jaga adab, jaga keberkatan kita dalam menuntut ilmu. Yang keenam adalah ada dua lagi prinsip, 7 prinsip untuk berjaya. Boleh saya sambung? Yang keenam adalah buat sepenuh hati, buat dengan rasa cinta, nak bantu orang yang ada masalah dengan produk dan servis kita. Ini untuk orang yang berniaga lah. Of course, kita buat bisnes ataupun berniaga ni sebab kita mau bantu orang yang ada masalah. Contoh, di FTR kami adalah membantu mereka yang ada masalah rezeki. Masalah rezeki ni macam mana? Ada orang tak faham. Mari saya explain Saya explain kejap macam mana yang dikatakan masalah rezeki ni. Okey, masalah rezeki, usahawan biasanya sales dia slow. Bila anda ada masalah sales slow ataupun sales slow lah, faham tak sales slow? Sales susah nak masuk. Ada orang dia ada masalah sales slow, dia fikir ada orang santau dia, ada orang antar dengki, ada orang khianat. Okey, so saya suka untuk ingatkan, tak ramai orang lah ada masa untuk santau kita ni, unless kita ni orang yang jutawan ke,
orang yang kaya-kaya. Baik dia pergi santau jutawan tu daripada santau kita. Masalah kita adalah kita tak ada ilmu. Kita tidak ada ilmu macam mana berniaga yang betul. Kalau kita ada ilmu berniaga yang betul dan kita buat, kita amalkan ilmu tersebut, insya-Allah kita masalah sales slow ni boleh selesai. Ataupun saya biasa dapat masalah orang yang dia tak tahu dia nak fokus produk yang mana. Dia suka buat produk ni, tak jadi dia pergi produk ni, tak jadi dia pergi produk ni. So ini pun satu masalah juga. Jadi itu yang kami bantu. Ataupun anda ada sales yang banyak. Contohnya ada sales yang banyak, tapi sales tu bocor. Dapat income, contoh sales sehari dapat 1,000. Saya dulu ada pengalaman dapat sales satu hari 1,000. Masuk masa tu tengah masa tu tengah FBS sangat sangat membantulah masa tu. Kita boleh dapat sales 1,000 sehari. Tapi end up bila hujung bulan tak ada, kosong. Check account kosong. Sedih tak sedih? Sebab kita penat tahu cari 1,000 jangan kata 1,000 sehari, 1,000 sebulan pun penat. Tapi dia bocor. Bocor, kita pun tidak tahu mana pergi duit tu. Rupanya ada sebab sebenarnya kenapa dia bocor, kenapa rezeki ataupun duit tu tidak melekat dengan kita. So ini yang kita kena betulkan sebelum kita cari salah orang ataupun kita cerita ataupun buat andaian yang bukan-bukan. So ada baiknya kita check dulu kenapa. Sebab kita dah bantu ramai orang yang ada masalah duit bocor, termasuk saya lah. Duit bocor ni itulah. Contoh duit bocor juga adalah contoh duit bocor ni saya teringat satu saya pernah Dr. Azizan pernah share tentang apa dia duit bocor. Duit bocor adalah bila contoh kita dapat ekstra. Biasa sebulan kita dapat 1,000 contohlah. Biasa sebulan kita dapat 1,000. Tiba-tiba bulan ni contoh kita dapat 1,200. Ada ekstra 200. Tapi masa kita dapat ekstra tu, situlah kereta rosak lah, tayar pancit lah, dapur meletup lah. Itu ciri-ciri rezeki bocor. Okay. So sangat penting untuk kita tahu. Kadang-kadang kita fikir benda tu adalah biasalah. Tapi sebenarnya dia tidak biasa. So ini adalah cabaran jugalah untuk kami betulkan, beritahu, share ilmu, share something yang anda kena faham, bahawa ada sebab sebenarnya rezeki tu bocor. Dia bukan sebab salah satunya adalah sebab juga masalah keluarga ataupun masalah rumah tangga. Siapa yang ada masalah keluarga, dia akan sangat-sangat efek dengan bisnes ataupun perniagaan. Sebab kalau anda bacalah dalam mana-mana buku FTR tu yang berkaitan dengan niat, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan bila hati kita tidak tenang, bila kita tidak tenang, bila kita tidak berada dalam posisi yang tenang, bila kita dalam keadaan yang berserabut, rezeki atau sale susah nak masuk. Cuba kita check sama ada masa kita buat closing, buat marketing ataupun especially closing lah, masa closing adakah kita berada dalam keadaan yang tenang ataupun kita reply je orang yang message kita tu. Kalau kita berada dalam keadaan tenang, insya-Allah proses closing tu adalah sangat mudah.
proses closing sangat mudah. Dan yang terakhir, mana dah saya ni? Okey, masalah hutang. Masalah hutang adalah masalah yang antara FTR bantu selesaikan. So yang terakhir tadi adalah 7 prinsip untuk berjaya adalah bila especially usahawan yang berniaga, yang buat bisnes, jangan kejar duit. Ni always diingatkan oleh founder-founder, guru-guru, mentor-mentor. Kita ni nak tolong orang, nak bantu orang untuk selesaikan masalah, bukan selesai, lebih kurang lah selesaikan masalah dia, bantu dia, contoh orang yang buat makanan, dia bantu orang yang lapar, bantu juga. Bantu ni tidak semestinya percuma, dia ada percuma, ada berbayar. So kita boleh cuba untuk bezakanlah mana yang boleh percuma, kita bagi percuma, kita bagi percuma. Kita boleh bagi e-book percuma, kita bagi e-book percuma. Sebab kita memang nak bantu, betul-betul nak bantu siapa yang ada masalah rezeki ni. Okey, so kita nak bantu seramai mungkin orang yang ada masalah rezeki, yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ni. Okey, kes makin hari makin meningkat. Makin hari makin meningkat lah. Tidak ada tanda-tanda untuk kita PKP ni pun akan berterusan. So kita di FTR kita cuba bantu. Cikgu Nora Yusof cuba bantu dengan cara memberikan e-book secara percuma. Ada percuma, ada yang kita boleh beri percuma. Ada yang lebih advance, contohnya macam set lengkap ni, ini adalah advance yang boleh bantu anda masalah berat, contohnya hutang dan sebagainya. Anda kena invest untuk something yang kalau anda nak yang betul-betul berkesan dalam masa yang singkat atau masa yang cepat, boleh apply ataupun gunakan package yang advance, ataupun anda boleh dapatkan yang buku-buku mini. Okay, kita juga ada buku-buku mini, 15 rahsia asas rezeki, 17 formula tarik rezeki, dan 21 rahsia dikejar rezeki. So ini mana-mana buku ni, kalau baca dan beramal, insya-Allah akan jumpa jalan keluar. Jumpa jalan keluar, itu yang paling penting. Kita kadang-kadang buntu ni kita tidak jumpa sebab kita kadang-kadang tidak bertenang. Kita tidak bertenang, dan macam mana kita nak tenang kalau macam mana kita nak jumpa jalan keluar kalau kita tidak bertenang? So kunci dia kena bertenang, nanti Allah akan datangkan jalan keluar. Allah bagi jalan keluar daripada melalui cara yang tidak disangka-sangka lah. Most of the time yang masalah kita selesai adalah melalui cara yang tidak disangka-sangka. So kuncinya kena ada ilmu, macam mana untuk bertenang, macam mana untuk kita always ingat Allah. Apa saja masalah, apa saja ujian ni adalah sebenarnya dari Allah SWT. Dia Allah yang berikan ujian ni. So cara untuk selesaikan juga adalah kena back to Allah, supaya masalah tu selesai. Okey? Faham tak apa saya cakap ni? Berapa orang faham apa saya cakap? Okey, so saya rasa itu saja. 7 tadi, yang ketujuh adalah jangan kejar, yang kejar duit. Kejar untuk bantu lebih ramai orang. Okey, bila kita bantu lebih ramai orang lah yang akan dapatkan produk dan servis kita. Bila dia dibantu, dia akan bagi tahu kawan-kawan dia, oh aku ada masalah, dulu aku ada masalah, contohlah ada masalah jerawat. Aku dapatkan produk dia ni, jerawat aku hilang. Dia mesti bagi tahu kawan-kawan dia. Sebab kita dah bantu dia, dia mesti recommend kepada kawan-kawannya. Macam itulah. Alright. So ada banyak contoh lain yang lebih kurang sama. So jangan kejar duit, kejar nak bantu orang. Duit akan kejar kita. Kita bantu orang, tak kisahlah berbayar atau percuma. Kita ini tidak mudah sebenarnya.
Bila kita cakap percuma ni agak tidak mudah lah, tapi kena yakin kita bantu orang dan tidak mengharapkan balasan daripada orang tersebut. Kita hanya harap Allah Subhanahu Wa Taala yang akan beri kita jalan untuk macam mana kita boleh, macam mana Allah berikan balasan tu. Balasan tu terpulang kepada Allah, macam mana Allah nak berilah. Alright, so itu saja untuk petang ni. Dah panjang dah saya bebel ni. Okay, saya harap anda belajar sesuatu daripada sesi sharing saya ni. Okay, so hari ni adalah hari yang ke-34 sharing. Alhamdulillah, masih lagi dapat teruskan walaupun kadang-kadang kesihatan tidak mengizinkan. Tapi insyaAllah doakan semoga kita semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah SWT. Dan jangan lupa jaga Allah, Allah akan jaga kita. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu yang paling penting. Okay, apapun always back to Allah. Apapun minta dengan Allah, jangan minta dengan manusia. Jangan mengharap pada manusia, jangan menagih kepada manusia. Saya mengingatkan juga diri saya lah. Okay, so itu saja. Saya mohon maaf salah dan silap. Yang baik tu semua datang daripada Allah, yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Kita jumpa lagi dalam sharing ataupun video atau sesi live seterusnya esok insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.